请大家同心默祷 sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin. 奉主耶稣圣名会前领诗 dalam nama Tuhan Yesus pimpin kidung. 请大家翻开赞美诗第1首 Sia lihat kidung 1 Kidung 1第1节ayat pertama.第2节ayat kedua. Di 3节ayat ketiga.请大家再翻开赞美诗第147首 Sia lihat lagi Kidung 147 Kidung 147. Di 1 ayat pertama. Di 2节ayat kedua. Di 3节ayat ketiga.
声音，伏笔上词。第4节keempat。请大家再翻开赞美诗第148首 Saya lihat lagi Kidung 148 Kidung 148。 第1节ayat pertama。 第2节ayat kedua。 第3节ayat ketiga。 请大家再翻开赞美诗第225首 Saya lihat lagi Kidung 225 Kidung 225。 第1节ayat pertama。 第2节ayat kedua。 第3节ayat ketiga。 第
keempat.感谢主临时到此，syukur kepada Tuhan pimpin Kidung sampai di sini. Haleluya. Dipersilakan semua berdoa di dalam hati. Amen. 奉耶稣圣名开始我们晚间的聚会。 Dalam nama Tuhan Yesus kita mulakan kebaktian malam hari. 一起来起立唱赞美诗282首。 Kita naikkan kidung pujian bilangan 282. Seterusnya kita akan sehati berdoa. 那求主来去带领我们这次的线上的聚会。 Kita mohon Tuhan untuk memimpin kebaktian atas talian pada kali ini. 我们大家同心祷告。 Sehati kita berdoa. 奉耶稣圣名祷告，哈利路亚。
哈利路亚！奉耶稣圣名啊，与大家一起来学习圣经的话。 Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama berkongsi firman dalam Alkitab. 那再次的向我们在线上的主内的弟兄姊妹诸位长子诸位传道以及同工来去问安。 Jadi terlebih dahulu di sini bertanyakan salam damai sejahtera buat para pendeta, diaken, saudara-saudari seiman sekalian. 那我们这一次的聚会要以耶稣讲的一句话，那作为大家的彼此的勉励。 Jadi pada kebaktian kali ini kita akan ambil suatu rangkap daripada Tuhan Yesus sendiri sebagai saling dorongan kita. 那我们如果在读这个福音书的时候， Apabila kita membaca kitab Injil ini, 很常耶稣他讲完一篇道理之后， biasanya apabila Tuhan Yesus selesai membincangkan suatu firman, 他常常用一句话来去作为一个总结， dia selalunya akan mengambil suatu ayat sebagai kesimpulannya. 就是凡有的还要加给他叫他有余。 Siapa yang mempunyai kepadanya diberi sehingga berkelimpahan. 凡没有的连他有的都要被夺去。 Dan barang siapa yang tidak mempunyai apa yang ada padanya pun akan diambil daripadanya. 这样这一类的经节在福音书里面出现了好几次。 Dan ayat sebegini telah muncul beberapa kali dalam beberapa kitab Injil ini. 但是每一次的出现耶稣讲的道理都不一样。 Tetapi setiap kali ayat ini muncul, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah tentang hal yang berbeza. 我们先看一节圣经 Kita lihat dalam satu nas Alkitab. 雅各书的第1章 Kita lihat dalam kitab Yakub pasal 1. 雅各书请看第1章的17节 Yakobus pasal 1 ayat 17. 第17节这样的记载 Ayat 17 memberitahu, 他说各样美善的恩赐和全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。 setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. 那从这节圣经这个告诉我们Daripada ayat ini memberitahu kita, 神就是赏赐一切恩惠的神。 Tuhan adalah Tuhan yang memberikan segala jenis anugerah ini. 神赏赐给人的恩惠是非常的多。 Dan setiap anugerah dan pemberian yang diberi oleh Tuhan adalah sangat banyak. 只要你有这种爱主的心 Asal saja kamu mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. 你爱主越大主耶稣给你的恩惠也就更大。 Semakin kamu mengasihi Tuhan, maka anugerah yang Tuhan berikan pada kamu pun semakin banyak. 因为耶稣说凡有的还要加给他。 Sebab Tuhan Yesus berkata, siapa yang mempunyai kepadanya diberi sehingga berkelimpahan. 但是相反的 Sebaliknya, 凡没有的 barang siapa yang tidak mempunyai, 将连他有的也要被夺去。 apa yang ada padanya pun akan diambil daripada orang itu. 这样耶稣他所谈论的有跟没有， Oleh itu, tentang hal mempunyai dan tidak mempunyai ini, 这个到底它的差别在哪里？ di manakah perbezaannya itu? 我们在什么事上我们要去追求呢？ Dalam hal apakah yang perlu kita kejari? 我们就利用我们这次的线上的聚会 Jadi kita pergunakan waktu kebaktian atas talian kita ini. 从耶稣讲的道理，我们谈几方面。 Daripada firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita bincangkan beberapa butir. 第一 Yang pertama, 耶稣说凡有的还要加给他 Tuhan Yesus berkata, siapa yang mempunyai kepadanya diberi sehingga berkelimpahan. 那是在讲恩赐方面。 Ini adalah berkaitan dengan kasih karunia 我 itu. 们看马太福音书的25章 Kita lihat dalam Injil Matius pasal 25. 马太福音书的25章，请看28节 Injil Matius pasal 25 ayat 28. 28节 Ayat 28, 说夺过他的他这1000来，就给了那10000的。 sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 再看29节， 29. 那还有的还要加给他叫他有余；没有的，连他所有的也要被夺过来。
Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. 这是耶稣在马太福音书的25章所谈到的第二个比喻。 Ini adalah perumpamaan kedua yang telah diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 25, 那就是按才干受责任的比喻。 yaitu perumpamaan tentang talenta ini. 那这里谈到有领5000的，也有领2000的， Di sini berkata, ada yang mendapat 2 talenta, ada juga 5 talenta. 另外也有领1000的。 Ada juga yang hanya mendapat 1 talenta. 耶稣在没有讲这个比喻之前， Sebelum Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini, 根据前面的那一章，就是24章， menurut pasal sebelum ini, yaitu di pasal 24, 尤其是45节，怎么告诉我们呢？ khasnya di ayat 45, 他谁是忠心有见识的仆人， siapakah hamba yang setia dan bijaksana, 为主人所派管理神家的事， yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi mereka makan pada waktunya 然后按时来去分粮给他们。 dan memberikan mereka makanan pada 那 waktunya. 紧接着25章耶稣就连续的讲了3个比喻。 Kemudian di pasal 25, Tuhan Yesus telah mengatakan 3 perumpamaan sekaligus. 那是为了要告诉我们谁是那忠心有见识的仆人。 Tujuannya ialah memberitahu kita siapakah hamba yang setia dan bijaksana itu. 第一个比喻那是10个童女的比喻， Perumpamaan yang pertama yaitu perumpamaan tentang gadis-gadis, 10 gadis. 那是在讲灵修的事。 Itu berkenaan dengan penyempurnaan rohani. 耶稣要我们在灵修上要做一个忠心有见识的仆人。 Tuhan Yesus mau supaya dari segi penyempurnaan rohani kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana itu. 第二个比喻那是告诉我们这个侍奉的道理。 Perumpamaan yang kedua adalah tentang firman pelayanan. 所以耶稣说有领5000的，后来赚了5000。 Tuhan Yesus berkata, yang mendapat 5 talenta, dia telah berjaya mendapatkan semula 5 talenta. 也有领2000的，赚了2000。 Dan ada juga 2 talenta mendapatkan semula uang 2 talentanya 领 itu. 了1000的，他把1000两银子来去埋藏在土地里面。 Namun yang mendapat 1 talenta itu, dia hanya sembunyikan 1 talenta di bawah tanah saja. 后来主人在算账的时候， Akhirnya apabila tuannya itu datang menghitung, 因为他没有善用主人给他的财富， oleh karena dia tidak mempergunakan talenta ataupun harta yang diberi Tuhan kepada dia, 结果主人就把那1000两银子来去夺去，给了那领5000的。 oleh itu tuannya itu telah mengambil 1 talentanya itu diberikan kepada orang yang mempunyai 5 talenta awalnya 因 itu. 为那领5000的他赚了5000， Sebab orang yang mendapat 5 talenta mendapatkan semula 5 talenta. 所以当耶稣讲完这个比喻的时候， Apabila Tuhan Yesus selesai mengatakan perumpamaan ini, 那刚才所看的29节tadi yang kita lihat di ayat 29 itu, 这边就谈到凡有的还要加给他，叫他有余。 di sini berkata, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. 没有的，连他有的都要夺过来 Siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. 其实这个比喻他所谈论的就是侍奉的道理 Sebenarnya perumpamaan ini adalah tentang pelayanan. 也是在讲恩赐的问题 Ia juga mengatakan tentang hal kasih karunia itu. 也是告诉我们工作的态度。 Itu adalah memberitahu kita tentang sikap kita bertugas. 所以这个比喻的内容是提醒我们在工作上、在侍奉上的一种态度。 Oleh itu, intipati perumpamaan ini ialah memberitahu kita tentang sikap kita sewaktu kita bertugas dan juga sewaktu 今 melayani. 天你不管你所领受的是什么 Pada hari ini, tidak kira apa karunia yang kamu dapat. 这个恩赐是大还是小 Tidak kira karunia itu besar atau kecil. 重要的不是大跟小的问题 Pentingnya itu bukanlah pada besar dan kecil karunia itu. 重要的是当你领受了神的恩惠， Pentingnya ialah apabila kamu telah menerima karunia daripada Tuhan, 你要有一颗爱主的心来去为主工作。 kamu mesti mempunyai suatu hati yang mengasihi Tuhan dan bekerja untuk Tuhan. 所以耶稣在讲这个比喻的时候， Oleh itu, apabila Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini, 从一开始他说那领5000的赚了5000，
Pada mulanya dia berkata, yang mendapat 5 talenta itu telah mengerjakan 5 talentanya. 为什么领5000能够赚5000呢？ Mengapa daripada 5 talenta memperoleh lagi 5 talenta? 他为什么不是赚2000呢？ Mengapa dia tidak hanya mendapat kembali 2 talenta 这 sahaja? 是所谓态度的问题哦。 Ini adalah karena tentang sikapnya itu. 他非常的忠心啊，非常的用心来去经营好主人啊托付他的。 Dia sangat setia dan dia sangat berusaha untuk mengerjakan apa yang dipesan oleh tuannya itu. 领2000的也是一样， Sama juga dengan yang mendapatkan 2 talenta tadi. 虽然领2000的比不上领5000的， Walaupun yang mendapat 2 talenta tidaklah setanding dengan yang mendapat 5 talenta itu. 同样的他的态度问题， Sama juga perihal sikapnya 他 itu. 的态度是非常好， Sikapnya adalah yang baik. 马上赚了2000， Serta merta dia mendapatkan semula 2 talenta. 所以领5000跟领2000的同样得到主人的称赞。 Oleh itu, yang mendapat 5 talenta, 2 talenta sama-sama mendapat pujian daripada Tuhan. 唯有那领1000的， Hanyalah orang yang mendapat 1 talenta 不 itu. 是因为他的恩赐小哦， Bukan karena karunianya itu sedikit. 他是为什么会被主人后来责备呢？ Mengapa pula dia akhirnya ditegur oleh tuannya 因 itu? 为他从一开始他就没有用心的去做， Karena pada awal-awal lagi dia tidak mengerjakan talentanya dengan 他 bersungguh-sungguh. 的态度啊是非常的恶劣 Sikapnya itu sangat jahat. 啊，所以他把主人的钱把它埋藏在地里面， Sebab itulah dia sembunyikan uang tuannya itu di bawah tanah. 结果主人知道， Apabila tuannya itu mengetahui, 就把他的1000两银子夺过来哦， maka tuannya itu merampas semula 1 talentanya 来去赏赐给那5000的 untuk diberi kepada orang yang mendapat 5 talenta tadi. 啊，因为这样子啊，所以耶稣在讲这个比喻结束的时候， Oleh itu, setelah Tuhan Yesus selesai mengatakan perumpamaan ini, 他说：“那凡有的还要加给他，叫他有余； Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mempunyai kepadanya diberi sehingga berkelimpahan. 这样看起来，耶稣在这里所讲的“凡有的”，那是指什么呢？ Jadi nampaknya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, barang siapa yang mempunyai ini merujuk kepada apa? 就是神给你的恩赐。 Yaitu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada 哎 kamu. ，我们今天啊，不管所领受的恩赐是大还是小， Pada hari ini, tidak kira kasih karunia yang kita terima dari Tuhan besar atau kecil, 重点不是大跟小， pokoknya itu bukan pada besar atau kecil. 重点是啊有没有这一颗心啊来去愿意的来去为主工作。 Pentingnya ialah adakah kita mempunyai hati yang bersih dan juga hati yang mengasihi Tuhan untuk bekerja bagi 啊， Tuhan. 我们看哥林多前后书， Kita lihat dalam 2 Korintus. 哥林多后书的第8章哦， 2 Korintus pasal 8. 第8章的12节哦， Pasal 8 ayat 啊 12. 12节， Ayat 12. 因为人若有愿做的心啊，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他无有的。 Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 这就是神的公义， Inilah keadilan Tuhan. 他不照你没有的， Dia tidak berdasarkan apa yang tiada padamu. 他知道谁你的力量能够你能够做多少。 Dia tahu setakat mana kamu dapat lakukan perkara itu. 他为什么给那5000的5000呢？ Mengapa dia berikan seorang hamba itu 5 talenta? 因为他知道他能够赚5000， Sebab dia tahu bahwa hamba itu mampu mendapapkan semula uang 5 talenta. 2000的也能够赚2000。 Kemudian yang mendapat 2 talenta pun berupaya mendapatkan semula 2 talenta. 如果领1000的，他也能够赚1000。 Kalaulah yang mendapat 1 talenta pun boleh mendapatkan 1 talenta. 虽然他赚的比不上那领5000跟2000的， Walaupun yang diperolehnya itu tidaklah setanding 2 talenta dan 5 talenta tadi. 但是神所看的是人的内心。 Tetapi yang dilihat Tuhan ialah isi hati manusia. 虽然以人的角度看他比不上那2000跟5000的， Walaupun dari sudut pandangan manusia, dia tidak setanding orang yang mendapat 2 dan 5 talenta itu. 但是他如果能够赚1000， Tetapi kalaulah dia boleh memperoleh 1 talenta lagi, 一样的，他也能够得到主人的称许。 sama juga pasti dia mendapat pujian daripada tuannya itu. 所以，我们弟兄姊妹我们要有这种一颗愿做的心。 Oleh itu, saudara-saudari, kita perlu mempunyai suatu hati yang rela untuk bekerja. 你愿意的来去为主工作神就必然跟你同在。 Kalau kita rela untuk bekerja bagi Tuhan, maka
Tuhan akan menyertai 因 kamu. 为神给你的力量就是在你的范围之内，你能够做得到的。 Karena kemampuan yang Tuhan berikan kepada kamu adalah dalam lingkungan skop yang kamu mampu lakukan. 他会按照个人的恩赐来去赏赐人不同的托付。 Dan dia akan memberikan setiap orang karunia yang berbeda-beda. 如果我们能够在我们的能力的范围里面我们来去尽我们的力量来去为主工作， Kalaulah mengikut kemampuan kita itu, kita bekerja untuk Tuhan, 这样就能够蒙悦纳。 maka pasti akan dikenan oleh Tuhan. 或许以人的角度看，那不算什么， Mungkin dari sudut pandangan manusia itu tidaklah seberapa. 但是以神的角度看， Tetapi kalau dilihat dari sudut pandangan mata Tuhan, 他所领受的跟领5000跟2000的一样。 apa yang dia terima itu adalah sama seperti yang mendapatkan 2 dan 5 talenta 因为 tadi. 神是看内心跟你的工作的态度。 Karena Tuhan akan melihat isi hati dan juga sikap kamu sewaktu membuat tugas. 神给每个人不同的恩赐， Tuhan telah memberikan karunia yang berbeza kepada kita semua. 恩赐有大有小， Karunia itu ada besar, ada yang kecil. 那是以神的角度看， Tetapi dia perlu dilihat dari sudut pandangan mata Tuhan. 大或者是小还是其次， Besar atau kecil itu adalah faktor kemudian. 重要的是你的态度 Yang pentingnya ialah sikap kamu itu. 够不够积极 Cukup atau tidak positif. 够不够忠心。 Cukup atau tidak 所以 kesetiaan 今天如 kamu. 果呢在恩赐上，我们盼望能够更加的长进 Kalaulah pada hari ini dalam karunia kita itu kita berharap untuk lebih maju. 我们就要有一颗愿做的心 Maka kita perlu mempunyai suatu hati yang rela untuk bekerja. 你愿意的来去为主做 Kalau kita rela bekerja bagi Tuhan, 不足的地方神会加添力量， maka mana tempat yang tidak cukup itu pasti diberi kekuatan kepada kita. 让你凡事有余 Supaya dalam segala hal kita ada sehingga berkelimpahan. 我们再看提摩太前书， Kita lihat lagi dalam 1 Timotius. 提摩太前书的第4章， 1 Timotius pasal 4. 第4章的15节 Pasal 4 ayat 15. 14节对不起。 Maaf, ayat 14. 14节说：“你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言，在众长老按手的时候赐给你的。 Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. ”再看15节15. 这些事你要殷勤的去做，并在此专心，使众人看得出你的长进来。 Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. 这是保罗在提醒一个年轻的传道人，叫做提摩太， Di sini Paulus menasihati seorang pendeta yang muda yang bernama Timotius. 要他不可忽视他所得的恩赐。 Mau supaya dia jangan memandang rendah ataupun melalaikan karunia yang ada padanya. 依然你的恩赐虽然比起很多的人微小， Walaupun karunia yang ada padanya itu jauh lebih kecil berbanding dengan orang lain. 提摩太的恩赐比起保罗保罗的恩赐比较大。 Kalau karunia Timotius itu dibandingkan dengan karunia Paulus, ia jauh lebih kecil. 因为工作的范围不同， Ini adalah karena skop pekerjaan mereka itu berbeza. 保罗是奉差遣来去做使徒 Paulus ini dia diutus untuk menjadi rasul. 所以呢，神给他很大的力量 Sebab itulah Tuhan memberikan kuasa ataupun kekuatan lebih besar kepada dia. 他不只是能够善于这个讲解圣经， Bukan sahaja dia pandai menjelaskan Alkitab 主 ini. 耶稣也借着他的手行了很多的神迹 Melalui tangannya juga Tuhan telah membuatkan dia mampu melakukan banyak mukjizat. 但是提摩太呢他的恩赐比较小， Namun bagi Timotius ini karunianya itu lebih kecil. 但是保罗说叫他不可忽视神给他的恩赐， Namun Paulus berkata, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada. 因为恩赐既然是神给Oleh karena karunia itu diberi Tuhan. 每样恩赐都宝贵， Oleh itu setiap karunia pun 所 bernilai. 以你不要去忽视它。 Oleh itu jangan kita lalai 同样 mempergunakannya. 的，今天我们也不能忽视我们的恩赐， Sama juga kita pada hari ini tidak boleh lalai mempergunakan karunia kita itu. 即使你所领受的是1000， Walaupun yang kamu terima itu 1 talenta 我 sahaja. 们也绝对不可轻视它。 Jangan sesekali kita memandang rendah akan 1 talenta 只 itu. 要尽你的本分，殷勤的工作， Asal sahaja mengikut
kekuatan kita itu rajin melakukannya. 所以你看保罗他提醒他， Kita lihat bagaimana Paulus memperingatkannya. 在这个世上你要殷勤的去做，并且要专心。 Yang mana dia suruh supaya Timotius memperhatikan semuanya itu dan hidup di dalamnya. 就是要他来去尽他的本分， Maksudnya supaya dia menjalankan mengikut kewajibannya 也 itu. 就是要他有一种忠心的态度， Supaya dia mempunyai suatu sikap yang setia. 就是要有这种工作的态度， Inilah sikap tugas yang perlu ada. 专心的去做。 Dengan sepenuh perhatian melakukannya. 因为当时提摩太被保罗奉差遣往别的地方去牧养教会， Karena Timotius pada waktu itu telah diutus oleh Paulus untuk pergi ke suatu tempat yang lain dan mengembala di situ. 要他在那里来去专心的来去做这个教导的工作。 Mau supaya dia menumpukan sepenuh perhatian menjalankan tugas-tugasnya di situ. 他使众人看得出你的长进， Supaya semua orang pada waktu itu boleh melihat kemajuan yang ada padanya. 那是因为凡有的神要再加给他， Ini adalah karena siapa yang mempunyai kepadanya diberi sehingga 因 berkelimpahan. 为你有这种态度，有这种愿做的心， Oleh karena engkau mempunyai sikap dan juga sikap yang rela bekerja 并 ini. 且殷勤的去做专心的去做， Malahan dengan berusaha dan sepenuh perhatian melakukannya. 自然而然神就会加添你力量， Maka secara langsung Tuhan pasti menambah kekuatan kepada kamu. 让你的恩赐更加的长进， Sehingga kan karuniamu itu akan semakin maju. 甚至众人能够看得出你的长进。 Malahan semua orang dapat dengan nyata melihat kemajuan kamu itu. 这就是凡有的还要加给你的意思。 Inilah maksud siapa yang mempunyai kepadanya diberi sehingga 所 berkelimpahan. 以恩赐是可以努力的追求长进。 Oleh itu, dari segi karunia ini adalah sesuatu yang kita boleh berusaha sehingga mencapai kemajuan. 我们开始所做的可能只有这一点点， Mungkin pada mulanya yang kita kerjakan itu hanya sedikit saja. 或许你的恩赐比不上别人， Mungkin karunia kamu itu tidak setanding dengan orang lain. 可是你如果肯努力肯专心 Namun kalau kamu sanggup untuk berusaha, sanggup untuk fokus, 这样这个事情上神就会加添你力量， maka dari hal ini Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kamu. 会让你做得越来越老练。 Sehingga akan semakin kamu bekerja, semakin pula kamu 因 mahir. 为凡有的主耶稣会加添， Karena siapa yang mempunyai kepadanya diberi sehingga 但 berkelimpahan. 是没有的连你有的都要被夺过来。 Namun bagi siapa yang tidak mempunyai, apa yang ada pada kamu pun akan diambil daripadamu. 这是第一点。 Inilah butir yang pertama. 那现在我们讲第二。 Sekarang kita mengatakan butir yang kedua. 在财务的事上，尤其是在奉献的事上，凡有的还要加给他。 Dari segi harta milikan kita ataupun dari segi persembahan itu, siapa yang mempunyai kepadanya diberi sehingga berkelimpahan. 我们看路加福音书的19章， Kita lihat dalam Injil Lukas pasal 19. 19章，请看26节哦。 Pasal 19 ayat 26. 26节， Ayat 26. 主人说：“我告诉你们，凡有的还要加给他，没有的连他所有的都要夺过来哦。” Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. 这是另外一个比喻耶稣的结论跟马太福音书的25章的结论是一样的。 Jadi ini adalah suatu kesimpulan bagi Tuhan Yesus tentang perumpamaannya itu dan ya sama dengan perumpamaan di Injil Matius pasal 25 tadi. 其实你认真在读这段经文的时候 Sebenarnya kalau kamu membaca rangkap ayat Alkitab ini, 这两个比喻这个是有差别的。 kedua-dua perumpamaan ini ada bezanya. 它的差别在哪里呢？ Di mana bezanya? 那这边谈到，这个比喻里面谈到有10个仆人 Di sini mengatakan tentang ada 10 orang hamba 给10个10丁银子， yang mana mereka telah diberi uang mina. 同样是做生意， Sama juga mereka membuat 但 perniagaan. 是有一些赚的就是10倍， Namun ada yang berjaya memperoleh hasil 10 kali lipat. 有一些赚的是5倍。 Ada yang mendapat hasil 5 kali lipat. 其中有一个领这个银子的
原封不动的来去还给主人。 Namun ada seorangnya itu, dia langsung tidak pergi mengerjakannya dan mengembalikan uang asalnya itu kepada 那 Tuhan. 结果主人在跟他算账的时候，主人怎么讲呢？ Jadi akhirnya apabila tuannya itu memperhitungkan uang itu kepadanya, apa yang dia katakan? 23节这样的说， Ayat 23 berkata, 他说为什么不把我的银子交给银行呢？ jika demikian mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? 那等我来的时候，连本带利都可以要回来。 Maka sekembaliku aku dapat menambilnya serta dengan bunganya. 什么叫做交给银行呢？ Apa maksudnya memberikan kepada orang yang menjalankan uang? 那是有2个含义。 Ada 2 maksudnya itu. 第一个， Yang pertama, 一个人再怎么没有恩赐， seseorang itu walau tidak berkarunia sekalipun, 但是他至少有一个很基本的恩赐， sekurang-kurangnya pasti dia mempunyai satu karunia yang asas. 就是你还是有奉献的恩赐。 Maksudnya kamu ada karunia untuk memberi persembahan. 那虽然奉献的可能不多， Mungkin yang kamu persembahkan itu tidak banyak, 但是那还是算是你的恩赐。 namun itu masih dikira sebagai karunia kamu. 所以这一节圣经所讲的，应该是指着钱财上的一种奉献。 Oleh itu, yang dikatakan dalam rangkap Alkitab ini adalah berkaitan dengan uang kita itu. 这是第一种解释。 Ini adalah penjelasan yang pertama. 第二种解释， Penjelasan yang kedua, 这个比喻所讲的是在讲一个人也许没有恩赐， perumpamaan ini sebenarnya mengatakan tentang seseorang yang mulanya tidak ada karunia. 所谓没有恩赐，可以指你没有带领教会的恩赐。 Tidak berkarunia bermaksud tidak ada karunia untuk memimpin jemaat. 那你叫他上来讲道他说我口齿不灵 Kalau kamu mau suruh dia berkhotbah di depan, dia kata dia tidak petah bicara. 你叫他这个站在讲台上翻译， Kalau kamu suruh dia menterjemah di atas mimbar, 他说我没有这种能力。 dia kata saya tidak berupaya. 你叫他站在会堂里面领诗， Kalau mau supaya dia berdiri di depan aula dan juga memimpin kidung, 他说我看见会众这么多我的脚开始软了 dia kata kalau saya lihat begitu ramai orang dalam aula gereja, kaki saya mula bergetar. 所以他没有恩赐， Jadi dia kata dia tidak berkarunia. 他没有带领的恩赐。 Dia tidak ada karunia untuk memimpin. 假若虽然没有带领的恩赐，但是平常在聚会、读经、祷告、灵修的事上有参与教会的活动， Walaupun dia tidak ada karunia untuk memimpin, namun dia masih boleh menyertai kebaktian di dalam gereja untuk berdoa, menyanyi kidung, dan juga membaca Alkitab. 虽然你没有带领的恩赐， Walaupun kamu tidak ada karunia untuk memimpin, 但是因为你参与在其中， namun oleh karena kamu menyertai dan menjadi sebahagian daripadanya, 任何的讲习会、任何的灵修会我没有带领的能力，但是我愿意来参加。 mana-mana seminar ataupun kursus yang kamu tidak ada upaya untuk memimpin, tetapi kamu masih boleh menyertai aktiviti seperti itu. 只要教会有在办活动、有在聚会，我都很踊跃的参加。 Asal saja pihak gereja mengaturkan sebarang aktiviti, maka saya dengan giat mengikuti aktiviti itu. 这就等于是把钱放在银行里面， Inilah maksudnya kita meletakkan uang itu kepada orang yang menjalankan uang. 就是讲那些人会赚钱的，他利用你的钱来去钱生钱 Yaitu bagi orang yang tahu untuk memperoleh hasil itu, dia gunakan apa yang ada padamu untuk mendapatkan hasilnya. 就像我们今天把钱存在银行里面， Misal kata kalau pada hari ini kita letakkan uang kita di dalam bank, 那你不会投资 kita ini tidak pandai melabur, 但是银行会投资， tetapi pihak bank pandai melabur. 银行拿你的钱来去借给别人， Jadi pihak bank ini dia akan pinjam uang kamu itu untuk diberi pinjam pada pihak yang 然后 lain. 把赚来的这些钱来去分一点红利给你。 Kemudian uang yang ataupun hasilnya itu nanti akan diberi sedikit juga kepada kamu nanti. 同样的，你还是可以从中来去获取力量。 Sama juga, kita boleh mendapat sedikit kekuatan daripadanya. 同样的道理Firman yang sama ini, 只要你有这种信心来去奉献， asal saja kita ada iman untuk memberikan persembahan, 神就会给你更多， maka Tuhan pasti akan memberikan lebih banyak lagi 一 kepada 样会 kamu. 加给你，让你有余 Sama juga akan memberi kepada kamu sehingga kamu berkelimpahan. 在什么事上神会加给你呢？ Dari segi apakah Tuhan memberi kamu sehingga berkelimpahan? 第一就是在11奉献上。 Yang pertama yaitu dari segi persembahan persepuluhan 我 ini. 们看
马拉基书， Kita lihat dalam kitab Malaki. 马拉基书，请看第3章， Kita lihat dalam kitab Maliaki pasal 3. 第3章的第10节哦， Pasal 3 ayat 10. 第10节， Ayat 10. 万军之耶和华说：“你们要将当纳的11奉献全然送入仓库，使我的家有粮，以此试一试我是否为你们敞开天上的仓库，倾福于你，甚至无处可容。” Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 好，神对当时的百姓这样的说， Di sini Tuhan berfirman kepada umatnya, 因为百姓啊，他们没有信心来去奉献， sebab umat pada waktu itu tidak ada iman untuk memberikan persembahan 所 persepuluhan. 以神说，当纳的11奉献全然送入仓库。 Oleh itu, Tuhan berkata, apabila kita membawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. 因为圣经讲，你得货财，那是耶和华的赏赐。 Sebab Alkitab berkata, apabila engkau memperoleh untungmu itu sebenarnya adalah milik Tuhan. 如果神不给你健康 Kalau Tuhan tidak memberikan kesehatan kepada kamu, 啊，在这样的疫情之下，神不给你机会 dan kalau dalam faktor pandemik ini Tuhan tidak memberi kesempatan pun kepada kamu, 那你怎么可能能够有收入呢？ mana mungkin kita masih boleh mendapat pendapatan? 所以现在我们把我们从神那里所领受的，我们把11奉献11%来去奉献给神哦。 Oleh itu, apa yang kita peroleh itu 1/10 daripadanya perlu kita persembahkan kepada Tuhan. 所以神定下这11奉献， Oleh itu, apabila Tuhan menetapkan tentang persembahan persepuluhan ini, 11奉献全然送入仓库 apabila persembahan persepuluhan semuanya diberi di dalam rumah 啊， Tuhan, 那是在讲奉献到教会。 maksudnya kita perlu berikan persembahan ini ke dalam gereja. 神说你可以试一试 Maka Tuhan berfirman, ujilah aku. 任何的事情你不能够试探神 Dalam segala hal tidak boleh kita menguji Tuhan. 唯有这一样 Hanya dalam perkara ini sahaja 神允许你试一试。 Tuhan membenarkan kita menguji Dia. 他说：“是否为你敞开天上的仓库，倾福于你，甚至无处可容呢？” Yaitu menguji, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 也就是说，有一些人没有这种信心， Maksudnya, ada setengah orang yang tidak ada iman sebegini. 道理是懂， Memang mereka faham akan kebenaran, 但是我献不出来， tetapi mereka tidak sampai hati ataupun tidak rela untuk 因 memberi. 为他想说，我一奉献，我又少了多少？ Sebab mungkin dia berpikir, kalau saya berikan persembahan, mungkin saya kekurangan begini banyak 因 juga. 为我的收入不高， Sebab pendapatan saya itu tidak banyak. 尤其是现在什么东西都在涨价， Khasnya pada waktu sekarang, semua barang pun naik harga. 猪肉也在涨价。 Harga daging babi pun naik. 我们在外面吃一顿饭 Kalau di luar sana kita makan sepiring nasi. 我昨天跟我的传道娘在外面的茶店吃一顿饭 Kemarin saya dengan istri saya pergi makan di restoran, pergi makan nasi, makan tengah hari. 不是吃饭了，是吃面 Oh maaf, pergi makan mie. 那后来这个结账的时候 Dan akhirnya bila saya minta bill itu, 那老板说总共21块 tauke berkata semuanya 21 ringgit. 那我还没有喝水，也没有叫水，只是叫面 Saya pada waktu itu tidak memesan minuman, saya hanya pesan makanan saja. 后来我的传道娘这样的说， Kemudian istri saya itu berkata, 他随便在外面吃2碗面21块 dia kata makan mie saja 2 piring pun sudah 21 ringgit. 他说我现在想那些打工的人应该很辛苦。 Jadi dia kata, saya pikir bagi mereka yang makan gaji itu lagilah susah. 如果一天你的工资是40块 Kalau satu hari gaji kamu itu hanya 40 ringgit. 这样你吃了一顿饭已经吃了一半。 Kalau kamu makan satu kali saja itu pun sudah makan separuh dari gaji 所 kamu. 以有一些人就是有这种顾虑不敢奉献。 Oleh itu, ada orang mempunyai kekhawatiran begini sehingga mereka tidak mau memberi persembahan 他 persepuluhan. 没有想到神他会施恩， Dia tidak terfikir bahwa Tuhan akan memberikan anugerah pada dia. 好像这里所讲的， Sama seperti yang dikatakan di sini. 他说你可以试一试， Yang mana Tuhan berfirman, ujilah aku. 神答应你，他会敞开天上的仓库倾福于你。
Tuhan berjanji bahwa Dia akan membuka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat kepadamu. 表示说这个恩典呢，你可以试。 Maksudnya berkat ini boleh kamu terima. 我们教会有很多这种十亿奉献后来得到很大的恩典的见证。 Dalam gereja kita banyak sekali kesaksian yang mana seiman kita oleh karena memberikan persembahan persepuluhan akhirnya diberkati oleh Tuhan. 我记得好几年前 Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, 有一次我跟总会的传道去访问这个广州教会， yang mana saya dengan seorang pendeta lagi dari ibu gereja pergi melawat di gereja Guangzhou. 那就听那边的负责人见证， Kemudian saya mendengar kesaksian daripada penguasa di situ. 说他们一开始他们从乡下那来到这个大城市， Mereka berkata pada mulanya mereka ini datang daripada perkampungan pergi ke bandar. 一开始很穷， Pada mulanya mereka sangat miskin. 因为从外地这个进城里面打工， Sebab daripada kawasan kampung pergi masuk ke bandar untuk mencari pekerjaan. 他们开始聚会。 Dan mula-mula mereka ini berkebaktian. 他说一开始教会连买一个讲台都有困难了， Dia kata pada mulanya gereja kalau mau membeli mimbar ataupun tempat mimbar ini pun susah. 因为大家很贫穷， Sebab semua orang waktu itu sangat miskin. 奉献的钱有限。 Oleh itu persembahan persepuluhan pun ada batasannya. 后来弟兄姊妹他们大家一起商讨， Oleh itu sesama seiman mereka mula berbincang. 他说我们一定要奉献11奉献。 Mereka berkata kita mesti memberikan persembahan 那 persepuluhan. 从奉献11奉献开始， Dan mulai daripada saat mereka mula memberikan persembahan persepuluhan, 结果他们体验到神祝福他们。 akhirnya mereka telah mengalami bagaimana Tuhan memberkati mereka. 做生意这个生意越做越好， Apabila mereka menjalankan perniagaan itu semakin baik. 收入多了，奉献也多了。 Apabila pendapatan semakin tinggi, maka persembahan pun semakin banyak. 凡有的神另外再加给他们， Siapa yang mempunyai, maka Tuhan memberikan kepada mereka sehingga 因为 berkelimpahan. 他们愿意来去奉献11奉献。 Karena mereka rela untuk memberikan persembahan persepuluhan 因 itu. 此不到几年的时间， Oleh itu, tidak sampai pun waktu beberapa 他 tahun, 们盖了一栋7层楼高的会堂mereka telah berjaya membangun suatu aula gereja setinggi 7 tingkat. 那时候我们过去的时候，他们刚把会堂盖好。 Dia kata, apabila kami ke situ, mereka berkata, baru saja kami selesai membina bangunan ini. 他们说这一切的事情都是神的作为 Mereka berkata, semuanya ini terjadi oleh kerana kerja 因 Tuhan. 为当他们刚来到这个地方的时候， Karena pada mulanya bila mereka sampai ke tempat itu, 他们是空手来的， mereka sampai ke tempat itu dengan tangan yang kosong. 什么都没有 Apa-apa pun tidak ada. 但是后来体验到神祝福他们， Namun akhirnya Tuhan telah memberkati mereka. 真的是好像圣经所讲的， Benar-benar terjadi seperti yang dikatakan dalam Alkitab ini. 凡有的还要加给他。 Barang siapa yang mempunyai, kepadanya diberi sehingga 所以11 berkelimpahan. 奉献你要凭信心。 Oleh itu, untuk memberikan persembahan persepuluhan mesti berikan berdasarkan iman kita. 你献，神一定会赐福给你。 Apabila kamu berikan persembahan itu, Tuhan pasti akan memberkati kamu. 有一些都是这一些都是神的恩典Semuanya ini adalah berkat daripada Tuhan. 你要从神那里得到恩典这是唯一的渠道。 Kalau kamu mau mendapat berkat daripada Tuhan, inilah saluran yang tepat itu. 那除了11奉献之外， Selain daripada persembahan persepuluhan, 有时候周济以及爱心的奉献这个也很重要。 penting juga yaitu persembahan kasih kita itu. 我们看哥林多后书， Kita lihat dalam 2 Korintus. 哥林多后书，请看第9章2 Korintus kita lihat pasal 9. 第9章的第6节Pasal 9 ayat 6. 从第6节我们先读第6节，少种的少收，多种的多收这话是真的。 Ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 再看第7节Ayat 7, 个人要随本心所酌定的不要做难，也不要勉强。因为捐的乐意的人是神所喜悦的。 hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kerana paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 再看第8节Ayat 8, 神能够将各样的恩惠多多的加给你们。
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. 使你们凡事常常充足，能够行各样的善事。 Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 好，那这段经文，保罗他用一个很简单道理在谈爱心的奉献。 Jadi di sini dengan ringkasnya Paulus telah mengatakan tentang persembahan secara sukarela ini. 就是少种的少收，多种的多收。 Yaitu barang siapa menabur sedikit, menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 这样的道理，连3岁的小孩也懂。 Firman yang begini, budak yang berumur 3 tahun pun akan faham. 谁不知道多种多收，少种少收呢？ Siapa yang tidak tahu kalau yang kamu tabur itu sedikit, tuai pun sedikit, tabur banyak, menuai pun banyak. 虽然知道，但是要做到是很困难的。 Walaupun kita tahu, tetapi apabila sampai tahap untuk melakukannya memang sangat susah. 耶稣保罗在讲这个道理的时候， Apabila Paulus mengatakan firman ini, 他不是在讲奉献1/10， dia bukannya mengatakan tentang persembahan persepuluhan, 他是讲爱心的奉献， melainkan dia mengatakan tentang persembahan rela 就 hati. 是你奉献少，神祝福你就少。 Maksudnya, yang kamu persembahkan itu sedikit, maka Tuhan pun akan memberkati kamu sedikit 你 juga. 奉献多神给你的祝福就越多。 Kalau kamu memberikan persembahan dengan banyak, maka Tuhan berkati kamu dengan banyak juga. 因为从这个背景来看， Karena kalau kita lihat dari latar belakang ini, 当时他们是要募捐奉献给耶路撒冷教会。 pada waktu itu mereka mau mengutip derma untuk dipersembahkan kepada jemaat di 因 Yerusalem. 为那里的信徒遭遇到饥荒， Sebab jemaat di tempat itu mengalami kesukaran. 但是哥林多教会一直在这个世上做的不是很够， Tetapi jemaat Korintus pula tidak berbuat dengan cukup dari segi hal 因 ini. 为这样子，所以保罗就跟他们讲 Oleh karena beginilah, maka Paulus memberitahu 他 mereka, 说这种爱心的奉献不是强迫性的。 yaitu persembahan kasih ini adalah secara bukan paksaan. 我这样子讲，你们也不要做难，也不要勉强。 Apabila aku menyuruh kamu berbuat demikian, janganlah dengan paksaan kamu berbuat itu pula. 因为你没有信心，你勉强去做反倒而神不喜欢。 Sebab kalau kamu melakukannya tanpa iman, itu membuatkan Tuhan tidak berkenan kepada persembahan kamu pula. 你有信心，晓得那是机会，那是恩典。 Kalau kamu beriman dan tahu bahwa itu adalah kesempatan, maka itulah karunia yang ada pada kamu. 这样你做的越多神赏赐你就越多 Maka kalau mengerjakannya dengan lebih banyak, berkat Tuhan pun akan lebih banyak. 因为这里说，因为捐的乐意的人是神所喜悦的。 Sebab di sini Tuhan berkata, Allah berkenan kepada orang yang memberi persembahan itu dengan rela hati. 一般弟兄姊妹如果不是遭遇一些灾难， Saudara-saudari kita, jemaat kita ini, kalau mereka tidak menemui kesukaran, 或者是突然间因为没有工作， ataupun kalaulah tiba-tiba sahaja mereka tidak ada ataupun kehilangan pekerjaan, 需要周边的弟兄姊妹来去帮忙dan mereka perlukan bantuan daripada saudara-saudari seiman. 这样的事情应该是很少Perkara yang begini mungkin jarang kita dapati di sini. 但是有些信徒不是因为他懒惰他不愿意出去外面找工作， Dan ada juga jemaat, bukan karena dia malas dan dia tidak rela untuk bekerja di luar. 他有时候是因为突然间缺乏了， Tetapi ada kalanya memang kadangkala membuatkan dia kekurangan. 可能家里的家长这个发生意外， Mungkin ada kepala keluarganya itu yang telah menghadapi kemalangan 或者遭遇到火灾遭遇到水灾， ataupun berhadapan dengan kebakaran ataupun banjir, 还是因为最近的这样的一个疫情， dan ataupun mungkin karena faktor pandemik yang berlaku kebelakangan 当 ini. 这些事情发生在他们的家的时候， Apabila perkara-perkara ini berlaku ke atas 可 mereka, 能因为这样子就失去了工作， dan mungkin karena inilah mereka kehilangan pekerjaan, 结果就穷苦起来了， sehingga kan membuatkan mereka ini jatuh miskin, 或者是因为突然间这个生病 ataupun tiba-tiba saja ada yang jatuh sakit. 病倒了躺在床上 Bila sudah jatuh sakit, terpaksa berbaring di atas 没 katil 有办法工作， dan tidak berupaya bekerja. 加上医疗费很高， Ditambah pula kos rawatan yang sangat tinggi. 在这样的情况之下，就会可能会缺乏。 Dalam keadaan begini, mungkin mereka akan kekurangan. 所以这个时候，如果教会的弟兄姊妹大家能够互相的帮扶， Kalau dalam saat begini, jemaat tahu untuk saling membantu. 一个人假若要帮助一个家那有困难了。
Satu orang kalau mau membantu satu keluarga itu memang agak 但 susah. 是几个人凑在一起，这就比较容易解决。 Tetapi kalaulah ada beberapa orang bersama-sama membantu, mungkin itu lebih mudah. 这种都是必须要甘心乐意的去做的。 Dan perkara ini perlu dilakukan secara rela hati. 那做的人他要有一种观念， Dan orang yang melakukan kerja ini pun harus mempunyai satu konsep. 认为那是个机会， Dia perlu beranggapan bahwa itu adalah satu kesempatan bagi dia. 那是神赏赐的一种机会， Itu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. 能够甘心乐意的尽我自己所能够做的去做。 Supaya dia dapat melakukan suatu perkara dengan rela hati mengikut 因 kemampuannya. 为这样子，所以第8节这样的说， Oleh kerana demikian, barulah ada tercatat di ayat 8 ini. 神能够将各样的恩惠多多的加给你们。 Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. 意思是说有一些恩惠本来你是没有的， Maksudnya, pada mulanya mungkin karunia itu tidak ada pada kamu. 但是因为你看见了，你愿意的、乐意的来去帮助别人， Tapi oleh kerana kamu telah terlihat dan rela hati untuk pergi membantu orang lain. 本来没有的恩惠神现在加给你哦， Mula-mula karunia itu tidak ada pada kamu, tetapi sekarang Tuhan berikan pada kamu. 多多的加给你哦， Malahan memberikan kamu sehingga berkecukupan. 使你凡事常常的富足， Sehingga kan kamu ini berkelebihan dalam segala sesuatu. 而且能够所行的越多 Dan dapat melakukan berbagai kebajikan. 这就是用爱心奉献来去帮助别人的意思。 Inilah maksudnya menggunakan kasih untuk membantu orang lain. 然后第9节这样的说， Kemudian di ayat 9 berkata, 如经上所记的哦， seperti ada tertulis, 他施舍钱财，周济贫穷的，他的仁义要存到永远。 ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. 所以这种恩惠不只是限于今生， Oleh itu, karunia sebegini bukan terhad kepada hidup masa kini saja. 它还包括了来生 Malahan ia mencakupi skop masa akan datang. 所以耶稣在路加福音书里面他这样的提醒我们 Oleh itu, Tuhan Yesus menasihati kita dalam kitab 我 Injil. 们看路加福音书的16章， Dalam kitab Injil Lukas pasal 16. 16章的第9节 Pasal 16 ayat 9. 第9节 Ayat 9. 我又告诉你们要借着那不义的钱财结交朋友，等到钱财无用的时候，他们可以借你到永远的账目里面。 Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. 主耶稣他要我们以不义的钱财结交朋友。 Tuhan Yesus mau supaya kita mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. 马来文是说不义的马门哦。 Dalam kitab bahasa Melayu mengatakan mamon yang tidak jujur. 那马门的意思是钱财的意思。 Maksud mamon ini adalah harta kekayaan. 为什么称钱财为不义呢？ Mengapa dikatakan harta kekayaan itu adalah yang tidak jujur? 实际上，钱如果用的不适当，它能够成为万恶之根。 Maksudnya, uang itu kalau digunakan dengan cara yang tidak betul, dia sebenarnya adalah akar segala 但 kejahatan. 是主耶稣在这里说，如果钱你用的适当的话， Tetapi di sini berkata, kalau kita menggunakan harta kekayaan itu dengan 如 betul, 果我们能够用我们手中的钱来去做施舍跟周济的工作， kalau kita boleh menggunakan uang yang ada pada kita itu untuk melakukan kebajikan. 等到有一天钱财无用的时候， Sampai satu masa nanti apabila harta kekayaan itu tidak dapat menolong kita 就 lagi. 是物质世界结束。 Maksudnya apabila material di alam sekeliling kita ini 因 berakhir. 为耶稣来这个世界就世界末日。 Ini karena apabila Tuhan Yesus datang kembali, segala yang ada dalam dunia ini akan berakhir. 世界所有的东西，包括钱财将会化为乌有， Semua yang ada dalam dunia ini, termasuklah harta kekayaan, akan binasa. 也就是钱财无用的时候。 Inilah maksudnya apabila mamon itu tidak dapat menolong kita 但是因为 lagi. 你懂得在你的生前你善用钱财来去做这个周济的工作， Tetapi oleh kerana dalam hidup masa kini kamu ini, kamu tahu mempergunakan harta kekayaan kamu untuk melakukan kebajikan. 说他们就可以借你到那永远的账目里面。 Maka itu akan menolong kamu supaya kamu diterima di dalam
kemah abadi kelak. 意思说，在这个世上，你利用钱财行善， Maksudnya dari segi hal ini kita mempergunakan mamon yang tidak jujur itu. 将来在天上必蒙主的纪念。 Dan di masa kelak di kerajaan surga kita akan dikenan oleh 然后 Tuhan. 第10节这样的说： Di ayat 10 berkata, 人在最小的事上忠心，在大事上也必忠心。 barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. 在最小的事上这个不义，在大事上也必不义。 Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 这边所讲的大跟小事是什么呢？ Apa yang dimaksudkan dengan perkara kecil dan besar ini? 就是11节这里所讲的 Yaitu yang ada di ayat 11. 不义的钱财跟真实的钱财 Yaitu hal mamon yang tidak jujur. 还有真实的钱财。 Dan juga harta yang sesungguhnya. 不义的钱财是指你今生所得的财富。 Mamon yang tidak jujur ini merujuk kepada harta kekayaan kamu pada masa kini. 假若用的不适当， Kalau digunakan dengan cara yang tidak betul, 它就是不义。 itu adalah yang tidak jujur. 真实的钱财就将来天国你所赚取的永生。 Harta yang sesungguhnya ini juga pula merujuk kepada harta yang kamu telah kumpul di kerajaan surga 一 nanti. 个人在今生，无论你赚了多少 Seseorang itu dalam hidup masa kininya itu tidak kira berapa banyak yang dia dapat. 虽然在银行的这个存折里面写的是你的名字， Walaupun dalam bank itu ditulis nama kamu. 但是实际上你想想， Sebenarnya bila kita fikir-fikir, 那不是你的。 itu bukanlah uang kamu. 有一天你离开这个世界， Satu hari nanti bila kamu meninggalkan dunia ini, 你分毫不能带走。 yang kamu di dalam bank itu tidak dapat kamu bawa pergi. 主耶稣说那是别人的， Tuhan Yesus berkata, itu adalah milik orang lain 这是 nanti. 神暂时托付你来去管理， Cuma Tuhan buat sementara waktu berikan kepada kamu untuk uruskannya. 目的就是要你好好的来去善用。 Tujuannya ialah supaya kamu mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. 所以12节说， Oleh itu di ayat 12 berkata, 倘若你在别人东西上不忠心， jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, 那是因为这个是神暂时托付给你的， maksudnya hal yang sementara waktu Tuhan berikan kepada kita untuk kita urus. 你没有去善用它， Kalau kita tidak pergunakannya dengan baik, 这样你就是在神的东西上没有忠心。 maka kita ini tidak setia dalam harta Tuhan. 所以这边所讲的别人是指神哦， Jadi yang dikatakan harta orang lain ini sebenarnya merujuk kepada harta 因为 Tuhan. 这个不是你的， Sebab harta itu bukan milik kamu. 是神给你，所以是神的东西。 Tuhan yang berikan kepada kamu. Oleh itu adalah milik 这样 Tuhan. 谁还能够把你自己的东西给你呢？ Jadi siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? 你的东西就指着你的永生， Yaitu harta kamu itu merujuk kepada hidup kekal kamu itu. 就是这个永生才是属于你，真正是属于你的。 Hidup kekal itu barulah dikira sebagai harta kamu yang sebenarnya. 将来在天国你所得到的永生，那是没有办法给夺去的。 Pada masa kelak, hidup kekal yang kamu terima di kerajaan surga itu adalah sesuatu yang tidak boleh diambil daripada kamu lagi. 因此，我们今天在钱财的奉献上， Oleh itu, pada hari ini dari segi persembahan harta kekayaan kita 不 itu, 管是谁奉献，还是这个爱心的奉献 tidak kira persembahan persepuluhan ataupun persembahan secara sukarela, 我们要这样子相信： kita mesti percaya sedalam-dalamnya. 少种的少收多种的多收， Yang menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai pun banyak. 甘心乐意奉献的神一定会祝福。 Dan siapa yang memberi dengan rela hati pasti diberkati oleh Tuhan. 即使今生不报来生神一定会以永生来去报应。 Walaupun pada masa kini seolah-olah tidak dibalas oleh Tuhan, tetapi percayalah di masa kelak Tuhan pasti membalas kita. 所以在奉献的事上，凡有的还要加给他。 Oleh itu, inilah yang dimaksudkan dari segi persembahan, siapa yang mempunyai kepadanya diberi sehingga berkelimpahan. 叫他有余， Supaya dia mempunyai kelimpahan itu. 没有的连他有的都要被夺过去。 Yang tidak mempunyai, yang ada padanya pun akan diambil daripadanya. 最后一个 Yang terakhir, 我们再看这个马太福音书。 kita lihat lagi dalam Injil Matius. 马太福音书，请看13章 Injil Matius pasal 13的第10节ayat 10. 门徒进前来问耶稣说：“对众人讲话为什么用比喻呢？”
Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" 耶稣回答说：“因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。” 11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." 12节， 12. 凡有的还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的都要被夺去。 Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. 这就是耶稣的比喻里面所谈到的最后一个。 Ini adalah perumpamaan terakhir yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. 同样的，也是用这个作为一个总结。 Sama juga dia ambil ayat ini sebagai kesimpulan dia. 那为什么耶稣他要用比喻来去讲解圣经呢？ Mengapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan Alkitab? 耶稣回答说：“因为天国的奥秘只让门徒知道，不让他们知道。” Sebab Tuhan Yesus berkata, rahasia kerajaan surga hanya untuk murid-muridnya sahaja yang paham dan bukannya untuk orang waktu itu. 他们就指着当时的犹太人， Jadi yang dikatakan mereka di sini ini merujuk kepada orang-orang Yahudi, 包括那种法利赛人， termasuklah orang-orang Farisi, 包括文士。 termasuklah para ahli Taurat itu. 耶稣在讲比喻，他们听不懂， Apabila Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan, mereka-mereka ini tidak paham. 所以门徒问耶稣说：“那是天国的奥秘。” Jadi apabila murid-murid Tuhan Yesus bertanya, Tuhan Yesus menjawab itu adalah rahasia kerajaan 因为 surga. 只是对你们讲，不是对他们讲。 Sebab ia dikatakan hanya untuk murid-murid Tuhan saja dan bukannya untuk mereka. 所以耶稣的结论凡有的要加给他，叫他有余； Oleh itu, kesimpulan Tuhan Yesus ialah barang siapa yang mempunyai kepadanya diberi sehingga 那 berkelimpahan. 是指门徒对道理他肯用心， Ini adalah merujuk kepada apabila murid-murid dengan tekun memahami perumpamaan Tuhan, 对真理有一种渴慕， yaitu mereka haus akan firman Tuhan. 你愿意的来去追求， Kalau kamu rela untuk pergi kejarkan firman Tuhan itu, 神就会让你明白更多。 maka Tuhan akan membenarkan kamu faham lebih banyak lagi. 如果没有心去追求， Kalau tidak ada hati untuk pergi mengejar 神就 firman 会 itu, 让他的心蒙蔽。 maka Tuhan akan menutup hati orang 你 itu. 尽管怎么听也听不懂 Tidak kira bagaimana kamu dengar pun kamu tidak akan paham. 道理。我们今天你要努力的去追求， Kebenaran ini pada hari ini mesti kita berusaha untuk mengejarnya. 只要你肯努力， Asal saja kamu sanggup berusaha. 不管你的天资是好还是不好， Tidak kira kamu ini cukup baik atau tidak. 你的心只要愿意的去追求， Asal saja hati kamu ini cukup ikhlas untuk pergi mengejarnya. 虽然你的领悟力比别人差， Walaupun daya pemahaman kamu itu jauh lebih lemah daripada orang lain. 但是如果有一颗渴慕的心， Namun kalau kamu ada satu hati yang haus akan firman Tuhan, 神会加添你更多， maka Tuhan pasti akan menambahkan lebih banyak kepada kamu. 有的还会继续的加给他， Yang mempunyai akan diberikan kepada orang itu 因 lagi. 为你有一颗谦卑的心， Karena kamu mempunyai suatu hati yang rendah hati. 对道理不会自满自足， Yang mana kamu tidak pernah merasa cukup terhadap firman 所以 Tuhan. 对这种人神就会让他明白更多的道理。 Tentang orang sebegini, Tuhan akan membuatkan dia faham lebih banyak lagi. 这就是有关耶稣所讲的道理。 Ini adalah berkenaan dengan firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. 同一句话作为一个结论， Yang mana menggunakan satu ayat yang sama sebagai kesimpulan. 内容不太一样， Namun intipati perumpamaan itu adalah 但 berbeza-beza. 是很多里面充满着很多的道理，值得我们去思想。 Namun di dalamnya banyak sekali pengajaran yang patut kita renungkan. 我们再唱赞美诗， Kita naikkan kidung pujian. 赞美诗的287首。 Kidung pujian bilangan 287.我们欢欣去，为耶稣劳力，这是来做工之的，欢欣
温馨，我们宣传福音，论主怎样爱我们世人，解读耶稣舍身在救赎罪人恩典，为耶稣劳力，我们欢欣去，我们欢欣去，为耶稣劳力，此事乃做公之地。温柔温柔服从耶稣命令，忠心跟从他的教中心，引导世人。此事乃做公之地。我们大家一起来最后奉耶稣的名祷告来去结束那这个我们这次的聚会。Seterusnya, di dalam nama Tuhan Yesus kita akan berdoa untuk mengakhiri kebaktian kali ini. 我们大家一起祷告。Kita sehati berdoa.是那
做公主的。感谢主，我们这一次的聚会在这里结束。 Syukur kepada Tuhan, kebaktian kita pada kali ini sampai di sini. 愿耶稣祝福大家平安散会。 Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian, salam damai dan jumpa lagi.